Pantai Timur. Kedah Emas MZ Go, MZ Go. Gemuk-gemuk segemuk orang tahu. Bapa kita nak beli bagai bagus. Lama-lama MZ Go semua baru. Orang tengok pun nampak keliru. Mari tengok sendirilah di MZ Gold. MZ Gold juga sedia menerima tempahan buatan tangan. Untuk maklumat lanjut, kunjungi MZ Gold Jalan Temenggung dalam Bandar Kota Baru atau hubungi 017-906-4447. MZ Gold, peneraju emas terpakai tanpa upah. Cayo kodok cayo. Mahu belajar tetapi bekerja? Jangan risau, Universiti Malaya menawarkan program diploma eksekutif untuk warga bekerja di Pantai Timur. Sebanyak 9 program yang ditawarkan. Kelas adalah secara dalam talian, tidak perlu ke Kuala Lumpur untuk belajar. Ambilan Oktober kini dibuka. Untuk maklumat lanjut, layari www.umcced.edu.my atau hubungi 012-538-7027, 012-538-7027. Hai pendengar Manis FM adik kakak semua. Kalau mari dekat Kota Baru, boleh singgah makan di restoran swasta Jewel Hotel. Ada macam-macam pilihan menu kapung, menu western, menu hot sauce sekali. Gak asyik pedah heko lah. Janji tak nyesal. Nak mari, halo dulu pun tak apa. Di 097474 Hai semua, saya Emiza Aznan, pelakon dan juga penyokong industri seni Malaysia. Ya, semua tahu kan pandemik melanda seluruh dunia ini dan memberi kesan kepada aktiviti lakonan saya dan juga rakan-rakan yang lain. Dan saya percaya rakan-rakan saya pun terasa yang sama, sunyi sepanjang PKP. Oleh sebab itu, saya bersyukur sangat apabila kerajaan mengumumkan vaksin yang akan tiba untuk rakyat Malaysia. Jadi, marilah kita mengambil vaksin. Ia melindungi diri, keluarga, masyarakat dan juga negara. Vaksin diri untuk melindungi orang di sekeliling kita. Lindung diri, lindung semua. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Belanjawan Terengganu 2021 melestarikan kesejahteraan bersama antara intipati belanjawan yang dibentangkan oleh Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Strategi kedua memperkasakan modal insan. Kerajaan negeri komited melaksanakan program Dasar Integriti Darul Iman dan melancarkan modul itkan insani dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 3.75 juta ringgit. Latihan dan kursus bagi meningkatkan kecekapan pegawai dan kaki tangan kerajaan, memantapkan imam dan bilal serta mengukuhkan kepimpinan jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung dengan peruntukan berjumlah RM750,000. Belanjawan Terengganu 2021 melestarikan kesejahteraan bersama. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Aktiviti manis di Manis FM. Pusat Mediasi COVID-19, Jabatan Perdana Menteri menjemput orang ramai dan syarikat yang terlibat dengan pertikaian akibat COVID-19 untuk melayari laman sesawang www.pmc19.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkaitan khidmat pengantaraan mediation. Jika anda ada sebarang info komuniti, emailkan ke hebahan@manis.fm atau fax ke 09-626-2266. Manis FM, Gaya Pantai Timur. Memasuki jam 6 petang, disegarkan oleh AY Legacy. Inspirasi wanita. AY Legacy, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegang dan anjang. Produk terkini sudah serata terkenal, boleh dijadi pendapatan yang halal. AY Legacy, inspirasi wanita. Hai, saya Ani Yusof, founder AY Legacy. Jom bersama saya merealisasikan impian. Layari aylegacy.my. Manis FM. Gaya Pantai Timur. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Manis FM. Gaya Pantai Timur.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi kekal setia dengarkan Manis FM Gaya Pantai Timur. Edisi hari ini 3 September 2021, hari Jumaat, penghulu segala hari untuk kita semua, dan juga hari Jumaat juga merupakan hari ilmu di Terengganu dan juga di Manis FM sendiri. Jadi apa jua yang anda sedang lakukan pada waktu ini, saya doakan agar segalanya dipermudahkan untuk anda semua. Anda juga boleh ikuti hari ini episod Talaki Safinatun Najah, episod yang keempat di Facebook Manis FM. Type saja Manis FM dan ikuti kami secara langsung di sana. Anda juga boleh komen dekat situ dan juga boleh share kalau anda rasa macam nak kongsi bersama dengan grup-grup yang lain. Ataupun anda boleh copy saja link itu masuk kepada grup WhatsApp keluarga ke grup WhatsApp taman dan sebagainya, supaya yang lain juga akan memperoleh ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Tuntutlah ilmu hingga ke liang lahat. Ilmu adalah penyuluh kehidupan kita semua. Terima kasih kepada anda semua yang sentiasa mengikuti program Talaki Safinatun Najah setiap Jumaat jam 6 petang. Dan bersama dengan saya masih lagi Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Kita hari ini di minggu yang baru untuk bulan September ini. Semoga segalanya dipermudahkan untuk kita semua. Kepada anda semua yang bekerja hari ini, selamat bekerja, ataupun yang bercuti, selamat bercuti untuk anda semua. Dan kita hari ini nak sambung kitab Talaki Safinatun Najah. Kepada anda semua yang belum lagi memperoleh kitab ataupun sedang mencari, anda boleh saja cari di platform atas talian seperti Shopee, ataupun pergi saja ke kedai-kedai buku berhampiran untuk dapatkan kitab Talaki Safinatun Najah. Kerana seperti yang Ustaz sedia maklum juga kepada kita semua, bila dah ada kitab tu depan kita, apa yang Ustaz ajarkan tu, kita tengok kepada kitab tu mungkin lebih mudah untuk kita fahamkan. Okey, yang ikuti kami secara frekuensi di Terengganu 102.0, di Kelantan 90.6, di Pahang Timur 95.1, manakala di Pahang Tengah pula 103.8. Mari kita menimba ilmu tentang perbicaraan tentang rukun Islam, iman serta hukum hakam fiqh dalam Talaki Safinatun Najah. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, kita sambung pula ilmu kita. Kepada semua yang baru saja ikuti program hari ini Talaki Safinatun Najah yang terlepas episod sebelum-sebelumnya, anda boleh saja ke Facebook Manis FM untuk nak ikuti pembelajaran yang sebelumnya. Jadi Ustaz, silakan untuk episod kali ini Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fat. Alhamdulillah. Sebagai Fat sebut tadi, hari ini kerajaan sebut sebagai hari ilmu. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Jadi alhamdulillah kita dapat meneruskan kembali slot Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Slot Talaki Safinatun Najah, kitabnya kitab Safinatun Najah. Jadi insya-Allah lah saya biasa beritahu muka suratnya adalah hak Jawi. Kemudian sebagaimana disebut sebelum ini, kalau nak pakai hak Rumi pun boleh, tapi hak Rumi itu muka suratnya tak sama dengan hak Jawi. Jadi kalau sidang pendengar pakai kitab hak edisi Rumi, kena tanda sendirilah di mana hak minggu slot yang terdahulu kita berhenti, hak minggu ni nak sambung part mana tu kena
Tanda sendiri. Saya hanya beritahu hak Jawi je lah. Ya. Jadi kalaulah kitab Safinatun Najah hak Jawi, muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Terjemahan dia di bawah tu, kalau hak Jawi diterjemah di bawah, kalau Rumi diterjemah di sebelah kanan, belah tepi, hak Jawi. Diterjemah dengan dan dengan Allah Ta'ala. Wabihi, dan dengan Allah Ta'ala. Nasta'inu, kami minta pertolongan. Minta pertolongan ala umurid dunia, atas segala perkara dunia. Waddin, dan agama, atas segala perkara yang berkaitan dengan dunia dan juga perkara yang berkaitan dengan agama. Ini terjemahan hak Jawi. Adapun terjemahan hak Rumi itu diterjemah dengan pada segala urusan keduniaan dan hari kemudian. Jadi waddin kalau hak Jawi terjemah dengan dan agama. Kalau hak Rumi diterjemah dengan dan hari kemudian. Jadi sekarang ni hak Jawi ni hak terjemahan yang orang lain. Hak Rumi ni terjemahan orang lain. Yang mana kitab Safinatun Najah ni, hak ni kitab Arab lah. Kitab Safinatun Najah ni karangan Syekh Salim bin Abdullah. Ini ulama daripada Yaman. Ini kitab Arab. Kemudian ada terjemahan Jawi di bawah tu. Kemudian terjemahan Rumi tu orang lain pula. Jadi terjemah hak Jawi ni waddin dan agama. Terjemahan Rumi waddin dan hari kemudian. Dia ada guru yang terjemah dengan agama dan ada guru yang terjemah dengan hari kemudian. Dia di antara nama bagi hari akhirah adalah ad-din. Ini jelas nyata yang kita baca dalam suratul Fatihah itulah. Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Tuhan yang memiliki, bukan memiliki hari agama, memiliki hari pembalasan. Sebab hari akhirat, kita masyhurnya dengan hari akhirat. Ataupun hari qiyamah. Kiamat ke, akhirah ke. Cuma kita biasanya kalau kiamat ni, kita hanya nampak tiup sangkakala yang menghancurkan langit dan bumi. Kita nampak situ. Dia qiyamah ni bukan hanya ketika berlakunya tiup sangkakala tu. Qiyamah ni hari akhirat. Tapi kita qiyamah lain, kita faham. Hari akhirah lain, kita faham. Sebab kita biasanya, ni biar kita nak faham dulu ni, hak waddin tu atas terjemahan hari kemudian. Tapi kalau hak Jawi ni diterjemah dengan atas segala perkara dan dunia dan agama. Ad-din, agama. Ini hak terjemahan Jawi. Terjemahan Rumi ni dan hari kemudian. Hari kemudian tu kalau hak Arabnya hari akhir dia panggil. Ataupun kita panggil hari akhirah. Dan kita kalau rukun iman, yang kelima beriman dengan hari akhirah. Hari kemudian. Hari akhir. Hak tu hak masyhur bagi kitanya. Kalau sebut kata hari qiyamah, kita hanya nampak hari kiamah ni, tadilah tiup sangkakala yang menghancurkan langit dan bumi. Dia qiyamah ni, qiyam.
Qiyam ni bahasa Arab. Tapi rasa-rasanya kebanyakan kita tahu makna qiyam. Ialah kita rukun sembahyang. Di antara rukun sembahyang adalah qiyam. Makna apa? Berdiri. Jadi kita biasalah tu. Walaupun bahasa Arab lah. Tapi kita biasa. Qiyam maknanya berdiri. Jadi qiyamah ni, asal dia qiyamah ni, berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangkakala yang kedua. Kemudian berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar. Itu qiyamah. Bukan hanya qiyamah ini hancur dunia tu saja, bukan. Itu asal makna dia lah. Jadi qiyamah ke, hari akhirah ke, yaumuddin ke, sama je. Sebab dia hari qiyamah, hari akhir, dia ada ratus dia punya nama. Tapi tadilah masyhur kita adalah hari akhir, hari akhirah, hari kemudian. Yaumul jaza, itu nama dia. Hari pembalasan, itu nama dia. Antara nama dia banyak. Setengah mengatakan 300 nama bagi hari akhirah ni. Tapi kita tak sedar tu yang kita duk baca Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Dalam suratul Fatihah. Bukan maliki yaumil akhirah, bukan. Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari pembalasan, hari akhirah, hari qiyamah, hari jaza pembalasan. Ada. Maknanya itu yaumuddin. Jadi di sini ad-din ni boleh terjemuh dengan agama dan ad-din boleh terjemuh dengan hari kemudian. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah. Ini sambungan kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu selak terdahulunya bicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambungannya sebelum masuk kepada selawat dan salam lah ni. Sambungannya wabihi nasta'in. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Fak perasan tak situ? Ayat tu. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Fak perasan tak dia terbalik? Hak dak terbaliknya, wa nasta'inu bihi, dan kami minta pertolongan dengan Allah. Tu baru jadi apa ni? Baru jadi susung tau. Wa bihi nasta'in, dan dengan Allah kami minta pertolongan. Ini bahasa Arab ni. Kita bicara bahasa Arab. Kalau bahasa Malaysia, sekolah lah. Kalau bahasa Malaysia, sekolah. Kalau buat karangan, terbalik macam tu, macam mana cikgu buat? Dia pakai salah tau. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Kalau nak susun betulnya, dan kami minta pertolongan dengan Allah. Boleh pusing. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Memang kalau bahasa Malaysianya, kira tak luluh lah kalau kita kata tau. Tak luluh. Ni bahasa Arab dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah dia. Jadi yang sepatutnya duduk belakang. Dengan Allah tu duduk belakang lah. Di hadapannya. Dan kami minta pertolongan. Itu duduk di hadapan. Dengan Allah itu duduk di belakang. Tiba-tiba yang sepatutnya duduk di belakang, tiba-tiba bubuh di hadapan. Dan dengan Allah kami minta pertolongan. Ini bahasa Arab. Terbalik seumpama tu, dia ada faedah dia. Dia ada guna dia. Bahasa Arab. Macam saya sebut tadi lah, Fat. Kalau bahasa Malaysia jangan buat gitu. Salah lah. Salah lah. Apa begitu? Panggil apa ni? Tukar bimbo terbalik panggil. Tunggang terbalik. Yang sepatutnya awak bubuh di belakang. Kenapa bubuh di hadapan? Itu bahasa Malaysia. Sekarang ni kita pergi pada bahasa Arab. Dia ada kaedah dia. Dia panggil taqdim buma hakut takhir, dia panggil. Mendahulukan barang yang sepatutnya duduk kemudian. Dan dengan Allah kami minta pertolongan.
Dan dengan Allah tu sepatutnya duduknya kemudian. Tiba-tiba duduk bubuh di hadapan. Ni. Kita tak perasan aja kita sebenarnya. Yang kita baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akan dikau ya Allah kami sembah. Dan akan dikau ya Allah kami minta pertolongan. Ada terbalik tu, Fak. Kalau susun kok, dan kami sembah akan dikau ya Allah. Dan kami minta tolong akan dikau ya Allah. Tiba-tiba, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akan dikau kami sembah. Dan akan dikau kami minta pertolongan. Tu. Tu sama tu. Apa faedah dia? Kalau letak terbalik seumpama tu. Dia faedah dia, bahasa Arab dipanggil hasar. Bahasa Arab ni. Saya sendiri pun kadang-kadang nak terjemah tu tak pandai. Kok Malaysia ni nak terjemah tu, apa dia hasar? Kadang-kadang diterjemah dengan tersimpan. Tersimpan ni bukan kata simpan barang, bukan. Tersimpan ni kalau kita terjemah betul benar, dia akan keluar jua. Hanyalah. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah jualah kami minta pertolongan. Itu jua tu. Faedah di situ. Iyyaka na'budu, dan akan dikau jua ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Tidak kepada yang lain. Itu hasar dia panggil. Nak kata mana hasar ni bahasa Arab. Tapi bahasa kitanya, masa saya belajar dulu, memanglah disebut sebagai tersimpan. Tapi bahasa Malaysia kita ni tersimpan tu faham ke tak makna, tak tahulah. Tapi kalau nak sebutnya, kalau kita keluar jua. Wabihi nasta'in, dan dengan Allah jua kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada selain daripada Allah. Fatihah tadilah. Iyyaka na'budu, dan akan dikau jua ya Allah kami sembah. Kami tidak sembah kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua ya Allah kami minta pertolongan. Kami tidak minta pertolongan kepada yang lain daripada engkau ya Allah. Ni hasar dipanggil. Dia bahasa Arab ni, dia punya kaedah bahasa dia lah. Hasar ni banyak lah. Dia belah-belah nak jadi hasar ni. Ni sebagai contoh. Ni sebagai tambahan. Dalam kalimatut tauhid kita, La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tak sama dengan bermula Allah ialah Tuhan. Ni tak ni. Nafi dulu. Tolak dulu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Dia panggil apa? Nafi. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Didatangkan isbat. Mana netak melainkan Allah. Nafi kemudian isbat. Apa dia punya faedah dia? Faedah dia hasar. La ilaha illallah. Dengan makna dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud dia? Allah jualah Tuhan. Mari mana jualah? Hasar dia panggil. Mari daripada nafi, la ilaha, isbat, ilah. Ini kaedah bahasa Arab. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yakni Allah jua. Allah hanyalah. Allah sajalah Tuhan. Itu maksud dia. Hasar. Bahasa Malaysia boleh jugalah, tapi ini bahasa Malaysia standard ke bahasa kampung wallahu alam lah. Tu Fak mungkin boleh wayak kali. Kita cakap kampung biasa. Bahasa pasar. Bahasa pasar, tapi bahasa buku kedok wallahu alam. Kita cakap. Kita kata tok mari belaka. Cakap je masing-masingnya. Sebab masa tok mari belaka melainkan mamak. Kita cakap. Bahasa buku dia boleh tulis gitu. Cakap kampung lah kita kata. Mana tok mari belaka,
Ramai cakap nak mari. Sampai masa tok mari belaka melainkan mamak. Kita tak kata mamak mari. Kalau kita kata mamak mari, orang akan soal balik. Kan janji ramai nak mari kan? Mamak mari, dah tahu lain macam mana. Jadi persoalan. Tapi kalau kita kata tok mari belaka melainkan mamak. Mana apa ni? Mamak jualah yang mari. Kan itu. Itu hasar dia panggil. Ini cakap kapung lah. Cuma kita nak faham hasar. Hasar ni mana apa? Tersimpan. Kalau terjemahan kita, jua. Jadi di sini, wabihi nasta'inu, dan dengan Allah Ta'ala jualah kami minta pertolongan ala umuri dunia waddin, atas segala perkara ataupun pekerjaan dunia dan juga perkara pekerjaan agama. Dengan Allah jualah kami minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau ya Allah jualah kami minta pertolongan. Tidak kepada yang lain. Ni kita sandar molek, kita hurah semula. Mana kita ambil, kita baca lah satu baris ke setengah baris ke tak apalah. Kemudian kita duduk selelendik semula, kita bahas. Jadi jelasnya ayat Al-Quran lah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jua ya Allah kami minta pertolongan. Artinya tidak kepada yang lain daripada engkau ya Allah. Jadi hasar. Jualah, hanyalah, sajalah. Tu. Banyaklah bahasa itu. Jualah lah mudahnya. Jadi macam mana pula kita minta tolong sesama kita? Sekarang ni dalam kitab wabihi nasta'in, dan dengannya dengan Allah nasta'in, kami minta pertolongan. Kenapa? Dengan Allah jualah kami minta pertolongan. Macam mana pula kalau kita minta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita baca dalam Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan, tidak kepada yang lain. Macam mana kita minta pertolongan kepada yang lain? Macam mana pula kita minta pertolongan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Walha kita baca dalam Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau jualah kami minta pertolongan. Dalam kitab Safinatun Najah, wa bihi nasta'in, dan dengan Allah jualah kami minta pertolongan. Sama ada pekerjaan dunia, pekerjaan agama, pekerjaan akhirah, kami minta pertolongan dengan Allah Ta'ala juga. Macam mana kita minta pertolongan sesama kita? Waktu kata kena duduk selelendik molek, biar faham molek. Kadang-kadang dia sepitah lalu tu, panggil peselapih itu, dibawa kepada salah pemahaman syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kata kena duduk molek tu, kita biasa dengar hadis. Nabi SAW bersabda, hadis ni yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis Imam Tirmizi. Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, Nabi kata, pintalah kepada Allah. Iza sa'alta, Nabi kata, fas'alillah. Apabila kamu meminta, Nabi kata, pintalah kepada Allah. Wa izasta'anta fasta'in billah. Dan apabila meminta tolong, pohonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan di sini. Nabi kata, pohong, nak minta, minta dengan Allah. Nak pohong, pohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hakikinya kita balik kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah adalah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Allah Tuan. Dengan bahawa semua yang berlaku ni adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala,
Macam sebut dah selok terdahulu, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Bila makhluk tak boleh bekas sama sekali, semua yang berlaku ni perbuatan Allah, kenapa kita nak minta tolong kepada makhluk yang lemah, kita panggil. Makhluk yang lemah, makhluk yang tak boleh bekas sama sekali. Jadi macam mana kita nak minta tolong dengan makhluk yang lemah? Sebab itulah kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Ni sambungan kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Hak kitab kita ni. Kalau hak suratul Fatihah pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dimulai di Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab apa? Hanya pada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kerana Engkaulah Rabbil alamin. Engkaulah Tuan bagi sekalian alam. Dengan apa makna apa Tuan? Ini sebut dah selok-selok yang terdahulu. Tuan dengan makna yang memiliki, yang menyusung, yang mengatur dengan bahawa segala yang berlaku datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Jadi hakikinya kita hanya minta tolong kepada yang memiliki, yang menguasai alam, yang berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak bicara hakiki dia. Bicara hakiki dia seumpama tu. Kemudian kita tidak bolehlah nak pandang pada satu ayat sahaja, pada satu hadis sahaja. Kita kena pandang kepada ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain, yang mana daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama pun menyusun syariah agama. Bukan susun ni mana agama tu datang daripada ulama, bukan. Cuma ulama susun berlandas kepada Quran dan hadis. Ulama susun berlandaskan pada Quran dan hadis. Jadi macam mana syariat agama kita? Dari segi pegangan hakikinya macam mana? Dari segi ikhtiar, usaha, asbabnya macam mana? Ni kena susun. Ni kata kena ambil faham molek ni. Sebab terkadang timbul salah bawakan, salah faham dalam pemahaman hak berkaitan dengan minta tolong hanya kepada Allah. Macam mana pula minta tolong sesama kita. Maka timbullah fahaman-fahaman yang salah yang menyatakan bahawa minta tolong kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat dikatakan salah, bahkan dikatakan mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana minta tolong kepada selain daripada Allah yang lemah, yang tidak ada kuasa, yang bukan pemilik alam, yang bukan menguasai alam, yang bukan mengatur alam. Pemilik alam hanyalah Allah Rabbil alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab peringkat menafikan ketauhidan seseorang kerana meminta tolong kepada yang lain. Bahkan menuduh dengan kesyirikan. Ini kata ini satu kesalahan yang sangat besar. Kesalahan yang sangat besar. Macam hak selok terdahulu, kesalahan yang besarnya menyandarkan kepada asbab, dikatakan tak ada tauhid, tak ada iman. Makna apa? Mensyirikkan Allah. Sandar kepada COVID, sandar kepada vaksin. COVID jadi mudarat. Vaksin mudah-mudahan jadi manfaat. Syirik kerana menyandarkan mudarat kepada COVID, makhluk yang lemah. Kemudian menyandarkan manfaat insya-Allah kepada vaksin, makhluk yang lemah. Maka dikatakan mensyirikkan Allah, lari daripada disiplin tauhid. Itu salah yang sangat nyata. Salah yang besar tu. Satu kata kena satu-satu kena ambil faham molek. Jadi kemungkinanlah untuk
Selok kali ni wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin pun mungkin kena sambung pula di selok akan datang. Kemungkinan lah. Masa kita pun begitulah. Kita nak setengah dah ni. Ada lagi dalam 10 minit lebih-lebih. Gitulah. Jadi hak berkaitan dengan akan dikauju ya Allah kami minta pertolongan. Berkaitan dengan hadis Nabi. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu meminta, pintalah kepada Allah. Dan bila kamu minta tolong, pohon hanyalah kepada Allah. Ini bicara hakiki dia seumpama tu. Hakikinya seumpama tu. Tetapi tidak menafikan ikhtiar usaha, asbab minta tolong sesama kita. Yang ianya adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang sentiasa menolong orang lain selepas diminta ataupun tidak, ada kedudukan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa menolong, tidak menghampakan permintaan seseorang, dia ada kedudukan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan asbab, abang kata sebab musabab ikhtiar usaha, minta tolong menolong, itu adalah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hakikinya memang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hanya Allah yang berkuasa. Tapi macam mana pula kita minta tolong pada yang lain? Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran dan sebagaimana yang berlaku pada Nabi SAW dan para sahabat, berlaku syariat tolong menolong. Kata-kata kena ambil ayat-ayat yang lain, kita kena faham molek, bukan hanya faham satu ayat sahaja. Ayat yang biasa dibaca adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tuan kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Tuhan kata tolong menolong kamu atas kebajikan dan ketakwaan. Tuhan kata tolong menolong. Walah antara kita ni semuanya adalah makhluk. Makhluk tak ada daya upaya pada hakikinya. Kenapa tolong menolong Tuhan perintah? Itu dipanggil asbab. Ikhtiar usaha yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlakunya tolong menolong, dapatlah kebaikan daripada tolong menolong, dapatlah manfaat dari tolong menolong, kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebaikan daripada tolong menolong, dapat manfaat daripada tolong menolong, alhamdulillah. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikinya memang hakiki dengan makna sebenar-benarnya memang yang menghasilkan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam ayat Al-Quran, contohnya dalam Suratul Kahfi. Dalam Suratul Kahfi yang dibaca pada malam dan hari Jumaat. Dalam ayat tu cerita berkaitan dengan satu kaum yang meminta pertolongan dengan Zulkarnain. Zulkarnain ni seorang raja yang soleh daripada bangsa Himyar di negeri Yaman. Jadi dalam Suratul Kahfi itu menceritakan berkaitan satu kaum yang minta pertolongan dengan Zulkarnain. Sebab Ya'juj wa Ma'juj ni dia melakukan kerosakan atas muka dunia. Jadi kaum tu minta pertolongan dengan Zulkarnain. Kemudian Zulkarnain pun menjawab, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum
wa bainahum radma. Ini suratul Kahfi ayat yang ke-95. Kata Zulkarnain pula, apa yang tak dikuasai kepada aku ni, oleh Tuhan aku lebih baik daripada bayaran yang kaum tu tawarkan kepada Zulkarnain. Lepas tu Zulkarnain mengatakan, fa'inuni, maka tolong oleh kamu akan daku. Tengok tu. Biquwatin, dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, agar aku membuat di antara kamu dan di antara mereka radma, dinding. Mana apa tu? Fa'inuni, kata Zulkarnain. Tolong oleh kamu akan daku. Disuruh kaum tu tolong menolong. Ini syariah dia panggil. Begitu juga dalam Suratul Namli ayat yang ke-78. Hak berkaitan dengan Nabi Sulaiman AS. Ni saya pun nak baca ayat tu pun mungkin tak sempat. Tapi sidang pendengar boleh tengoklah. Suratul Namli ayat yang ke-38. Dalam ayat tu Nabi Sulaiman AS tanya pembesar. Siapakah di kalangan pembesar ni yang boleh mendatangkan mahligai Ratu Balqis? Ni kisah ni biasa orang dengar lah. Kisah Nabi Sulaiman AS dengan Ratu Balqis. Jadi Nabi Sulaiman AS ni tanya pembesar dia, siapa di kalangan pembesar ni yang boleh mendatangkan mahligai Ratu Balqis sebelum datang mereka itu akan daku dalam keadaan menyerah diri. Kata Nabi Sulaiman. Dia tanya pembesar dia. Lepas tu jawab, jin Ifrit jawab, dia boleh mendatangkan mahligai Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk Nabi Sulaiman. Duduk ni mana belum bangun tu, istana Ratu Balqis ada dah di hadapan Nabi Sulaiman AS. Tapi lambatlah. Nanti bangun barulah istana Ratu Balqis tu ada. Maka jawablah lelaki. Tadi tu jin Ifrit. Dia jawab lelaki pula. Wa qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata seseorang yang di sisinya ilmu daripada kitab. Tuhan kurniakan ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur kepada lelaki manusia biasa. Tadi tu jin Ifrit. Dia kata dia boleh mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman bangkit dan tempat duduk istana tu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Tapi lambat. Nabi Sulaiman nak cepat. Maka lelaki, manusia biasa. Tapi yang Tuhan kurniakan ilmu daripada kitab Taurah dan Zabur, kata lelaki ni, aku mendatangkan akan dikau, ya Sulaiman, akan istana Ratu Balqis ni sebelum daripada engkau pejang kelip tadi dah depan. Pada hak tadi sebelum engkau bangkit. Hak ni dah ni. Mana apa ni? Qabla an yartadda ilaika tarfu ni mana apa? Mana? Apa? Sekelip mata panggil. Sekelip mata panggil tak? Mana? Pejam bukan dia dah. Gitulah. Tapi itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak ambil daripada pengajaran kisah Nabi Sulaiman AS dengan pembesar ni dalam Suratul Namli ayat yang ke-38. Nak ceritanya Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada pembesar. Pembesar tu makhluk Allah. Makhluk tak bekas sama sekali. Itu syariah dia panggil. Itu syariah. Tolong menolong. Tapi hakikinya dapat dapat kebaikan, manfaat daripada pertolongan, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan macam saya sebut tadilah, orang yang sentiasa menolong ni dia ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis mafhum je lebih kurang saya sebut. Mana Nabi kata Allah Ta'ala mempunyai makhluk yang telah ciptakan makhluk ni
untuk menunaikan keperluan orang lain. Tuhan fikir dia. Dia tolong orang tu, dia tolong orang ni, dia tolong orang tu, orang ni. Jadi ramai manusia yang datang kepada seseorang tadi ni membawa hajat. Orang ni mari minta tolong bagi yang, orang ni mari tolong. Macam-macam orang minta tolong dengan dia. Allah Ta'ala beri ke dia keluasan, kelapangan, keupayaan. Yang mana dia menunaikan peluang orang lain. Siapa manusia ramai mari minta tolong dengan dia. Datang kepada dia dengan bagai-bagai hajat. Nabi tak kata salah pun. Nabi tak kata syirik pun. Kenapa kamu minta tolong dengan seorang makhluk? Minta tolong Allah lah. Tak. Nabi tak ada cerita bersalah pun. Jadi orang ni Tuhan beri keupayaan seumpama tu. Ramai yang datang kepada bawa hajat-hajat mereka. Orang ni Nabi kata orang yang aman daripada azab Allah. Ini kelebihan dia. Nampak tak? Ada kelebihan pula dia ni. Bahkan kita biasa dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi atau kama qala. Maksud hadis tu maknanya seseorang ni, hamba ni akan duduk dalam pertolongan Allah selama seorang ini menolong akan saudaranya. Ada? Panggil apa ni? Tolong menolong, syariah dia panggil. Tapi hakikinya kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih Muslim. Nabi bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Makna seseorang tu dia menghilangkan kesusahan orang mukmin yang lain daripada kesusahan dunia. Allah Ta'ala akan melepaskan dia daripada kesusahan di hari akhirah, di hari qiyamah. Ini kelebihan. Nak cerita syariah tolong menolong. Hak kata hanya kepada Allah jua, itu hakiki dia. Tapi tidak menafikan syariah tolong menolong. Bahkan syariah sunnah Nabi tolong menolong. Bahkan terkadang kita wajib meminta tolong. Terkadang kita wajib meminta tolong. Ya, kalau seseorang uzur contohnya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala uzur. Sampai masa dia nak semayang. Nak semayang mesti menyempurnakan syarat dia lah. Taharah, bersuci, wuduk apa semua, basuh najis. Dia tak mampu nak buat sendiri. Hukumnya wajib dia minta tolong dengan seseorang yang lain. Bukan kata, ya Allah, saya nak semayang, ya Allah, engkau wudukkan saya, ya Allah. Engkau basuh najis saya, ya Allah. Tak. Minta tolong dengan sesama manusia yang hakikinya adalah lemah. Apa hukum minta tolong tu? Syariah menghukumkan wajib. Syariah menghukumkan wajib. Bukan kata, ya Allah, engkau lah ya Allah, wudukkan aku ya Allah. Jadi Allah ni jadi hamba dia pula dah ke? Kita hamba Allah, bukan Allah hamba kita. Lepas tu kita minta tolong sesama kita. Tapi seseorang tolong kita, wudukkan, basuh istinja, basuh najis contohnya. Hakiki itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena faham dari segi hakikatnya macam mana, dari segi syariahnya macam mana. Hakikat kesemuanya datang daripada Allah. Sebab Allah Rabbil Alamin. Hakikatnya walaupun dari segi syariah zahirnya kita minta tolong sesama kita, daripada pertolongan tadi kita dapat kebaikan dan manfaat. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada yang menolong dan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Rabbil Alamin. Sebab kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sesama kita menolong adalah syariah yang diperintah oleh Allah dan oleh Rasul. Tak ada salah. Sama telah pula nak kata syirik lah, nak kata tak ada Tuhan lah. Tu sangat-sangat salah. Dan memang banyak saya jumpa dalam kelas-kelas saya, orang-orang yang terbelajar ke apa panggil? Tersalah belajar dengan bawakan yang sampai peringkat mensyirikkan, menafikan tauhid iman seseorang kerana minta pertolongan kepada selain Allah yang hakikinya adalah lemah. Itu sangat-sangat salah. Kalau terbelajarlah seumpama tu, kena perbetulkan balik.
bertaubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk slot kali ni setakat itulah bagi, tapi saya rasa macam seperti tergantung sedikit lah. Tapi insya-Allah untuk slot akan datang saya akan sambung lagi lah. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kemudian sambungan dia pula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wallahu alam. Jadi sebelum Fak ambil alih, ada dalam FB tu dia tanya berkaitan dengan ni. Kita Faridatul Faraid tak sambung ke? Ni wallahu alam lah dia tanya tu, hak mana tu. Tapi Muhammad Arif ni dah tolong dah ni Ustaz. Dia tolong menolong tadi ni mungkin. Tariq Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, kita Faridatul Faraid tak sambung ke? Jadi hak selok Safinatun Najah ni baru selok yang keempat. Kita tak baca kitab Faridatul Faraid. Mungkinlah dia ada tukar sikit tu, kemungkinan bertukar dengan selok yang lain. Memanglah ada selok yang lain. Saya dalam masjid pun ada yang saya baca kitab Faridatul Faraid tu, mungkin adalah hak tolong tu. Ada yang tolong sebab ada orang Muhammad Arif yang tolong di sini dalam FB ni. Jadi setakat itulah, wallahu alam. Jadi terima kasih kepada anda semua juga yang mana menyaksikan secara langsung di ruangan Facebook Muhammad Sofian. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan DJ Fad. Sama-sama. Maria Muhammad kata alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan DJ Fad. Sama-sama. Ramai yang memberi komen di sini. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang saya baca tadi dari Seremban pun ada. Terima kasih kepada anda semua yang mengikuti kelas Talaki Safinatun Najah pada hari ini. InsyaAllah di episod yang akan datang nanti, di hari dan juga di waktu yang sama, kita sambung lagi untuk ilmu yang seterusnya. Jadi jutaan terima kasih kepada anda semua yang sekarang ini berada di ruangan Facebook Manis FM. Jadi kepada anda semua juga yang ikuti kami secara frekuensi, terima kasih juga kepada anda semua. Alhamdulillah, semoga dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk anda semua. Okey, jadi yang menyaksikan kami juga, anda boleh share apa yang telah pun kita pelajari hari ini kepada grup-grup yang lain. Semoga kita dapat manfaat yang seterusnya. Jadi Ustaz, kita tutupkan dengan doa penutup daripada Ustaz sendiri. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis FM